Pada pagi ini mungkin kita boleh ambil beberapa perkara. Iaitu pertama, surah Fatihah yang tuan-tuan sudah ingat. Kita jadikan dia bacaan setiap kali, kalau boleh setiap kali sebelum kita baca Quran, kita baca surah Fatihah, kerana dia merupakan surah pembukaan. Yang kedua, ayat kursi. Ayat kursi jangan tinggal lepas sembahyang. Walaupun imam tu tak ada baca, kerana dia kalau kita jangan tak baca, jangan kita duduk sambil kat imam. Kita baca kerana Allah janjikan kepada kita syurga. Dan yang ketiga, baca surah Mul. Baca surah Mul kalau boleh baca tiap-tiap malam. Tuan-tuan nak ambil waktu mana, tak kisahlah. Yang penting kita ada keinginan nak buat dan kita tahu apa yang kita buat itu beroleh kelebihan yang besar. Walaupun dianya perkara yang sangat simple di dalam kehidupan kita, tapi Allah janjikan dia kelebihan yang cukup besar kepada kita. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelimpahan, kurniaan, taufik, inayah daripada Allah. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita ruang kesempatan bersama kita dapat menghadirkan diri berada dalam masjid ini. Semoga Allah limpahkan kurnianya, rahmatnya, ilmu yang bermanfaat, serta dianugerahkan Allah kepada kita akan hidayah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bicara kita dalam membicarakan 50 hadis pilihan, berada pada hadis yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala an Abi Sa'id al-Mu'alla رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم سورة الأنفال. ثم قال لي لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
Maksudnya daripada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, sewaktu saya sedang menunaikan solat di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya dan saya tidak menyahut panggilan baginda kerana sedang bersolat. Setelah selesai solat, saya bergegas berjumpa dengan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, tadi saya sedang solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah berfirman yang bermaksud, jawablah oleh kamu sekiranya ia panggilan Allah dan Rasulnya. Surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian baginda melanjutkan bicaranya kepadaku. Kata Nabi, aku akan ajarkan kepadamu satu surah yang amat besar kelebihannya di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar daripada masjid ini. Kemudian baginda pegang tanganku, maka ketika baginda ingin keluar daripada masjid, aku berkata kepadanya, yang kepada Rasulullah, bukankah Rasulullah berkata tadi, aku akan ajar kepadamu satu surah yang amat besar kelebihannya di dalam Al-Quran? Baginda membaca Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu surah 7 perhentian dan Al-Quran yang dikurniakan kepadaku. Hadis yang ketujuh ini sambungan daripada hadis yang keenam. Kita membicarakan berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Hadis keenam itu kita bicara kelebihan yang Allah berikan kepada orang baca Quran ini, diberikan pahala kepadanya mengikut huruf, bukan mengikut ayat. Mengikut huruf, dan setiap satu huruf itu diberikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat kali gandakan sehingga 10 kebaikan. Bermakna satu huruf itu diberikan 10 ganjaran pahala. Setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, maka setiap huruf itu akan diberikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung bicara kita dalam kelebihan baca Quran. Kita nak bicara kelebihan surah. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah Al-Fatihah. Surah itu namanya surah Al-Fatihah, surah pembukaan, ataupun disebut dengan nama surah Sab'ul Masani, 7 perhentian, kerana dia ada 7 waqaf. Surah Fatihah ini mengikut pandangan mazhab Syafi'i bermula daripada Bismillah. Ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i itu, Bismillah termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Pada pandangan mazhab yang lain tak termasuk. Baik. Di dalam hadis ini Nabi SAW panggil seorang sahabat. Dia duduk tengah sembahyang. Jadi dia pun tak menyahutlah panggilan Nabi pasal dia duduk sembahyang. Hadis ini Nabi nak ajar hukum. Hukum nak bagi tahu, walaupun kita duduk sembahyang, tapi kalau panggilan itu daripada Allah, panggilan itu daripada Nabi, maka kena sahut. Kerana dia adalah panggilan yang utama. Sahabat ni lepas sembahyang, dia pun bergegas pergi kat Nabi. Dan dia beritahu kepada Nabi bahawa dia duduk sembahyang tadi. Nabi kata, Allah sebut dalam Quran di dalam surah Al-Anfal, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul sekiranya itu adalah panggilan Allah dan Rasul. Jadi Nabi nak ajak sahabat, Nabi nak ajak kita. Baik. Kemudian Nabi kata pada sahabat tu, Nabi nak ajak kepada dia satu surah yang a'zamu suratin fil Quran, yang merupakan surah yang besar kelebihannya, besar pengajarannya, besar artinya. Banyak besarlah. A'zamu surat ini, besar surah tu
dari segi kelebihannya, dari segi pengajarannya, dari segi ertinya dalam Al-Quran. Sebelum keluar masjid, kemudian Nabi pegang tangan dia. Bila Nabi nak keluar, Nabi tak sebut lagi, dia pun sebut kat Nabi, bukankah Rasulullah kata tadi nak ajak saya? Maka Nabi pun sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Fatihah. Hadis ini nak beritahu kepada kita kelebihan yang besar yang ada pada surah Fatihah. Dan surah Fatihah ini adalah surah yang menjadi rukun dalam sembahyang. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak kira sembahyang, maksudnya tidak sah sembahyang itu bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah. Dan dalam sembahyang ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Jadi rukun qauli ni, rukun baca ni, antaranya ialah membaca surah Fatihah dan membaca tahiyat akhir, berselawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir, dan memberi salam. Ini di antara rukun qauli yang mesti terbit suara. Jadi kita sembahyang, kita baca surah Fatihah, takbiratul ihram antaranya qaulian, sebut Allahu Akbar, dia kena terbit suara. Dan juga termasuk di dalam surah Fatihah. Surah Fatihah ni kalau kita perhati betul-betul, dari segi maknanya dipenuhi dengan makna-makna akidah, dipenuhi dengan makna-makna syariat, dipenuhi dengan petunjuk jalan, dan merupakan satu doa. Doa yang paling hebat dalam surah Fatihah ni, Allah sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dipanggil i'jazul Quran, mukjizat yang ada pada Al-Quran, sehingga bila Allah turunkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, menjadikan seluruh orang-orang Arab yang pada masa itu mahir dalam bahasa Arab terkejut. Orang Arab ni bukan tak pandai, walaupun mereka dinamakan dengan nama Arab Jahiliyah, tapi bukan bermakna jahiliyah ni jahil belaka. Jahiliyah ni kejahilan mereka itu kerana mereka hidup mengikut nafsu mereka. Mereka sanggup bunuh anak perempuan. Tapi mereka golongan yang pandai berdagang, pandai berniaga. Tapi mereka tak boleh nak kawal nafsu mereka. Mereka tak boleh nak kawal diri mereka, sehingga mereka buat satu benda yang kadang-kadang tak logik. Ada benda yang mereka buat tu logik dan mahir, antaranya dari segi perniagaan, antaranya dari segi bahasa. Bahkan sebelum Nabi lahir sendiri pun sudah ada di kota Mekah itu satu nadi ataupun satu kumpulan kelab dinamanya Nadi Ukaz. Nadi Ukaz ini setiap tahun berhimpun seluruh orang-orang Arab Jahiliyah untuk memperdengarkan syair-syair mereka. Sebab tu syair Jahiliyah ni beribu, tuan. Siapa yang belajar di kuliah bahasa, kuliah lugah di Universiti Al-Azhar, dia kena ingat dan kena tahu syair-syair Jahiliyah ni hampir 1000. Banyak. Dan syair Jahiliyah ni disebut sebelum kelahiran Nabi lagi. Bermakna mereka ini mahir dalam bahasa Arab. Tapi bila turun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai i'jaz, mukjizat, kehebatan yang hebat ini, tidak ada orang-orang Arab yang boleh menandingi. Antaranya ialah dalam surah Fatihah ialah ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada engkaulah kami sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Sepatutnya dari segi bahasa kita kata apa? Nasta'inu iyyaka, kami minta pertolongan kepada engkau. Nasta'inuka, itu bahasa biasanya. Kami minta tolong kau ya Allah. Kami minta tolong kau ya Allah. Kami sembah kau ya Allah. Tapi dalam surah Fatihah dia tak mula dengan kami minta tolong kau ya Allah.
kita mulakan dengan menyebut nama Allah dulu. Kepada Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Kepada Engkau lah ya Allah kami sembah. Ini dari segi susunan bahasa. Bahasa itu menunjukkan kehebatan. Bahasa itu menunjukkan adab. Bahasa itu menunjukkan kekuatan. Bahkan dalam bahasa Malaysia kita pun, walaupun kadang-kadang makna yang sama, tapi dari segi bahasa tu ada adab dia. Betul tak? Mati tuan-tuan. Mati, wafat, mampuh. Sama makna dia. Makna dia tak menyawang lah. Tapi dari segi wafat itu, segi bahasanya beradabnya tinggi kepada orang-orang yang baik. Kepada Nabi, kita bagi khususnya. Mati itu kita kata kepada orang Islam. Mampuh itu kita kata kat binatang. Walaupun benda tu hilang nyawa, tapi dari segi bahasa tu menunjukkan dari segi adabnya. Maka ayat Al-Quran ni ada kehebatannya. Jadi di sini surah Fatihah ni semua kita dah ingat. Surah Fatihah ni memang duduk di mulut kita. Cuma bila kita semayang, bacaan surah Fatihah ni kena bagi betul. Kalau tidak betul, dia menyebabkan batalnya semayang kita, sebab dia merupakan salah satu daripada rukun semayang. Maka di sini saya nak ajak kepada tuan-tuan semua dan kita semua, kita kena ingat di dalam minda kita bahawa surah Fatihah ini surah yang penting, dan dia juga dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni makna dia pembukaan. Pembukaan, sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia meletakkan surah Fatihah tu dimulakan dengan bismillah. Kan? Mulakan dengan bismillah. Bismillah tu menunjukkan segala perbuatan kita diiringi dengan nama Allah. Kita mulakan dengan Fatihah. Jadi lepas ni kalau boleh bila kita baca Quran, tiap-tiap pagi kita nak baca Quran, maka sebelum kita membaca Quran, kita bacalah dulu surah Fatihah. Kita bacalah dulu surah Fatihah, kemudian kita bacalah Quran. Kita jadikan sebagai surah Fatihah ni menjadi pembukaan pada setiap benda yang baik. Bukan sekadar bismillah, tapi surah Fatihah. Kenapa? Kerana Nabi sebut, hiya a'zamu suratin fil Quran. Surah Fatihah ini merupakan surah yang besar kehebatannya dalam Quran. Maka dalam hadis ini kata ulama menunjukkan bahawa Nabi ini adalah seorang pendidik yang sangat baik. Nabi ni seorang pendidik yang sangat baik. Walaupun seorang sahabat, Nabi boleh ajak. Kita kata kita ni kalau jadi seorang guru yang hebat ni, kadang-kadang nak ajak, saya tak ajak orang sikit-sikit, saya mau orang ramai-ramai pun saya boleh mengajar. Rugi ilmu saya. Jadi kita rasa kita hebat. Bila kita rasa kita hebat, kita kata sikit-sikit tak boleh, rugi. Tapi Nabi seorang sahabat pun Nabi ajak. Bermakna Nabi pendidik yang baik, penyampai ilmu yang baik. Walaupun Nabi seorang yang paling hebat, mendapat ilmu terus daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu. Apa yang Nabi tuturkan semuanya wahyu. Tapi Nabi seorang pendidik yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan ilmu di mana saja baginda berada. Oi, nak ilmu ni kena ada satu majlis ilmu boleh kita bagi ilmu. Mana boleh tanya aku jalan ni? Tak, Nabi tak. Nabi akan menyampaikan ilmu di mana saja Nabi berada. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam sirah, bila Nabi SAW sampai ke Madinah, awal Nabi sampai ke Madinah, mana Nabi pergi? Lepas Nabi singgah di Quba, Nabi ke Madinah. Di Madinah tu, di antara perkara yang awal Nabi pergi adalah Nabi pergi ke pasar. Dan pasar itu dikuasai oleh Yahudi Bani Qainuqa. Dan di antara ucapan Nabi ialah ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam.
Afshus salam, wahai manusia. Nabi pergi dakwah tu di pasar. Nabi sampai ke Madinah, Nabi pergi ke pasar yang ada orang Yahudi, ada orang Nasara di sana. Ucapan Nabi, afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, jamu orang makan, ajak orang makan, ajak orang buat baik. Wasilul arham, kuatkan hubungan persaudaraan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, semayang di tengah malam waktu orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke syurga dengan sejahtera. Masa Nabi duk sebut tu, seorang Yahudi namanya Abdullah bin Salam, dia dengar berkenaan dengan Nabi Muhammad tapi dia tak kenal. Dia dengar ada berkenaan dengan seorang Nabi yang namanya Muhammad. Masa tu dia tak Islam lagi, tapi dia tak tahu siapa. Dia nak pergi tengok mana hebatnya Muhammad ni. Bila dia tengok Nabi, walaupun dia tak kenal, dia keluarkan satu syair. Syair itu berbunyi, Muhammad ni kalau tidak ditunjukkan kepada aku mukanya pun, aku sudah mengagakkan dia adalah Muhammad di segi cahaya yang terbit di mukanya. Bila Nabi sebut macam tu, dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi dan dia tanya beberapa soalan kepada Nabi. Kemudian dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kata kepada Nabi, orang-orang Yahudi ini sangat percaya kepada dia. Tapi dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, bila saya masuk Islam ni, mereka tentu akan menolak saya. Kalau Rasulullah tak percaya, Rasulullah cuba panggil orang Yahudi dan Rasulullah sembunyikan saya di belakang ni. Rasulullah tanya orang Yahudi berkenaan dengan saya. Nabi panggil orang Yahudi, Nabi lindungkan dia di sebalik belakang. Nabi tanya orang Yahudi berkenaan siapakah Ibnu Salam tu. Orang Yahudi kata dia seorang yang hebat, dia seorang yang baik, dia seorang yang ulama yang kami sangat sanjung. Nabi tanya dia ke mereka, macam mana pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Orang Yahudi kata mustahil, dia tak akan masuk, dia tidak akan menerima Islam. Tiba-tiba Nabi panggil dia, dia keluar di depan Nabi. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus orang Yahudi kata, inilah orang yang paling jahat, inilah orang yang paling buruk. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Sejahat-jahat, seburuk-buruk orang yang adawatan, mempunyai permusuhan, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, al-yahud, orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Baik, jadi Nabi ini menyampaikan ilmu di mana Nabi berada, Nabi akan sampaikan ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok bagaimana Nabi buat. Nabi pegang tangan sahabat. Jadi sentuhan seorang Muslim kepada saudaranya menimbulkan ukhuwah yang kukuh. Sentuhan. Tapi cuma Muslim lah ni tak boleh lah. Sing COVID ni dia kata tak boleh nak sentuh. Itu kita kena ikut SOP dia lah. Esok mula PKPB lah. Saya nak ikut PKPB ni dibayar lepas. Pasal dia berlaku dibayar lepas di Mukim 12 di belah Pulau Pinang tu, mulai hari Jumaat. Saya duduk di balik pulau. Di balik pulau tak kenal, tapi nak kena lintas, nak kena lalu kot bayar lepas susah, nak kena lalu kot bukit satu lagi ya. Kemudian nak kot dia nak melarat pergi kot Pulau Pinang, rupanya satu Malaysia terus menanjung kes yang meningkat. Itu kita kena ikut SOP lah. Tapi walau macam mana pun kita kena ingat yang Nabi kata tu lebih baik. Mungkin bila habis masalah COVID ni, sentuhan itu lebih baik. Macam kita semayang dalam, sekarang ni kita terpaksa semayang dalam keadaan soh yang renggang. Tapi kita kena masuk dalam minda kita, bukan ini yang terbaik. Yang terbaik yang Nabi apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyata suhuf min tamami solat. Itu hadis. Sempurnakan sah kamu, kerana menyempurnakan sah, menyempurnakan sembahyang. Tapi
oleh kerana dia darurat, maka kita kena ikut. Tak boleh kata-kata saya orang Islam, saya ikut Nabi. Saya tak kira orang jadi apa pun, tak boleh. Tonton tengok satu hadis Nabi yang berbunyi, Nabi sebut apa? Inna habbatas sauda da'un likulli dawa illa sam. Riwayat Abu Hurairah. Sesungguhnya bijirin hitam, habbatus sauda, daun merupakan satu ubat min kulli dawa, di segala penyakit, illa sam, kecuali mati. Nabi iktiraf, wah habbatus sauda tu lah ni dok jual banyak mata. Ubat. Tapi kata ulama hadis, walaupun dia ubat, cara makan dia mesti melihat kepada rujuk pada doktor. Walaupun dia ubat, oh kita kata Nabi sebut kita hadis mau ubat, mau rebus bang 2 kilo mau telan. Kata pasal ubat. Telan-telan tak boleh lena, pasal panas sangat. Kita pasal apa ni Rasulullah kata ubat, pasal apa tak diubat? Sebab pemakanannya perlu dirujuk. Sebab tu bila Nabi berjalan pada satu hari, Nabi tengok seorang sahabat duduk di atas pokok kurma. Nabi tanya dia, kamu duk buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya mendebungakan pohon kurma. Yang ni kacuk bunga jantan dengan bunga betina. Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Bermakna, selagi mana benda itu tidak melanggar syariat, benda itu merupakan benda keutamaan, maka dari segi kesihatan kita kena rujuk orang yang pakar dari segi kesihatan. Jadi kita patuhlah, tak ada masalah apa. Cuma jangan jadi alasan lah, kan? Jadi alasan tak mau main semayang pula. Dulu orang kata orang Islam ni hari Jumaat kalau tak pergi semayang dia tak berani jenguk kepala. Dulu bila lepas tak boleh pergi semayang pasal Covid ni, bila boleh pergi semayang dia tak mau pergi semayang dah. Dia tak pergi semayang, dia duduk menyangkui macam biasa. Orang tanya, ai tak pergi semayang Jumaat lah. Dia kata nak pergi apa? Masjid minta celui. Dia buat alasan tu pula. Jangan kita cari alasan, kan? Baik. Itu hadis kita yang ke-7. Kita masuk hadis yang ke-8. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Daripada Abu Umamah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali selepas selesai menunaikan solat fardu, tidak ada yang dapat mencegahnya daripada masuk ke syurga kecuali kematiannya, yakni mendapat syurga selepas kematiannya. Hak ni kelebihan baca ayat kursi. Ayat kursi tu apa? Ayat kursi tu berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia berada dalam surah Fatihah, surah Baqarah. Surah Baqarah ni tuan-tuan surah yang paling panjang dalam Quran. Tetapi ayat yang selalu dibaca oleh kita, ayat awal, ayat tengah, ayat hujung. Surah Fatihah. Ayat awal Alif Lam Mim sampai Muflihun, 5 ayat. Ayat tengah ayat kursi. Ayat hujung Amanah Rasul. Tiap-tiap hari paling kurang kita boleh baca hak awal, hak tengah, hak hujung, insya-Allah. Kita dah dapat keberkatan yang besar. Kita nak habis surah Baqarah ni panjanglah. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang,
Allah akan janjikan kepadanya syurga. Kata Nabi, dia tidak dapat masuk syurga, tidak ada yang mencegah masuk syurga kecuali mati. Kata ulama, wa ka'annal mauta yamna'uhu wa yaqulu la budda min huduri. Seolah-olah mati itu kata, nak masuk syurga, hang kena lalu aku dulu. Jadi selagi hidup tak masuk syurga lagi lah. Nak abang, orang yang melazimi membaca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, Allah janjikan dia syurga bila? Lepas dia mati. Kata ulama, seolah-olah mati itu kata, la budda min huduri awalan litadkhulal jannah. Kamu mesti melalui aku dulu untuk masuk ke syurga. Kan? Jadi ini kelebihan. Kelebihan ni tuan-tuan jangan tinggal dah. Hak ni jangan tinggal dah. Memang kita duk baca tapi kadang-kadang kita tak baca. Kalau tu imam tak dan baca kerana sibuk mungkin tak dan, kita jangan tak baca. Kita baca setiap kali lepas sembahyang, kita baca ayat kursi. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan cara mudahlah, cara orang yang kalut. Cara orang yang kalut ni lepas sembahyang. Lepas sembahyang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak kalut, tuan-tuan sembahyang jemaah, tuan-tuan duduklah dengan imam sampailah imam baca doa. Kerana apa? Kerana Nabi sebutlah hadis, malaikat akan catat pahala kita macam duduk sembahyang. Pahala kita ni macam duduk sembahyang. Tuan-tuan lepas sembahyang, tuan duduk dengan imam, maksudnya duduk di tempat sembahyang, kita akan dicatat pahala macam orang sembahyang. Satu. Yang kedua, tuan-tuan main masjid, tuan-tuan tunggu waktu sembahyang dengan niat nak tunggu waktu sembahyang, pun tuan-tuan dapat pahala orang sembahyang dengan syarat ada wudu. Itu boleh berlaku di antara maghrib dengan isyak. Waktu subuh susah lah nak tunggu zuhur. Kita main masjid lepas maghrib, mungkin ada pengajian, mungkin tak ada pengajian. Yang penting kita tak suruh balik kalau boleh. Kita balik pun sat sangat makan nasi, lepas tu tengok rembang lah. Kalau boleh tak suruh balik. Kalau ada pengajian kita mengaji, kalau tak ada pengajian kita baca Quran, kita berzikir. Pasal apa? Nabi sebut orang yang tunggu waktu sembahyang, orang yang duduk dalam masjid dalam keadaan niatnya tunggu waktu sembahyang, dia juga akan dicatat pahala sembahyang. Itu kehebatan. Kan? Itu kehebatannya yang ada. Jadi, baik. Jadi ayat kursi ini kita baca setiap kali lepas sembahyang. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Kerana dia ringkas sangat. Ada pandangan kata yahtamilu qabla salam wa ba'dahu. Ada pandangan kata, ada pandangan yang dari kalangan ulama yang kata baca sebelum bagi salam. Kan? Tapi kebanyakan daripada ulama menyatakan dia lepas fi duburi itu lepas bagi salam. Ini yang Nabi ajak. Macam Nabi ajak dalam satu hadis yang tuan-tuan pun pernah dengar, yang Nabi kata kenaan dengan kata Nabi SAW, jangan kamu tinggalkan juga untuk baca doa lepas sembahyang, lepas bagi salam ni ialah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi dia tak bicara hadis tu. Kita bicara hadis ni dulu. Pasal saya nak sebut benda-benda macam ni. Dalam hadis-hadis ni nak sebut benda yang memang kita duk buat, benda yang memang kita duk lalui. Jadi bila benda yang kita duk lalui itu kita duk buat, maka kita kena masuk dalam minda. Nak suruh masuk dalam minda ya. So nak masuk, orang kita nak bagi tahu ya. Dan mungkin tuan-tuan dah tahu. Kalau tak tahu lagi saya nak bagi tahu ya, bahawa orang yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, Allah janji dia syurga. Siapa yang janji? Allah. Kalau Allah janji apa? Allah sebut apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkin janji.
Jadi itu di antara benda yang sangat hebat yang perlu kita lakukan. Jadi ini benda yang baik yang kita boleh lakukan. Kemudian kita masuk pula hadis yang ke-9. Mudah yang simple-simple yang amalan, tuan. Yang ke-9 ni dia berat sikit. Berat sikit ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala suratun qala Rasulullah sallam suratun fil Quran salasuna ayatan tastaghfiru li sahibiha hatta yughfara lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, terdapat satu surah dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat. Surah itu memohon keampunan kepada Allah untuk sesiapa yang membacanya sehingga diampunkan oleh Allah akan dosanya, iaitu surah Tabarakalladzi biyadil mulk. Ini kelebihan baca surah Mulk. Ni berat sikitlah daripada ayat kursi itu, tapi janji besar. Nabi kata dalam Al-Quran ada satu surah, dan surah tu ada 30 ayat. Surah ni siapa baca, dia akan minta ke Allah. Surah ni akan minta kepada Allah. Dia yang mohon kepada Allah untuk orang yang bacanya sehingga Allah ampunkan. Namanya surah Mulk ataupun surah Tabarakalladzi biyadil mulk. Hak ni kita kena baca, tuan-tuan. Macam mana kita nak baca? Tuan-tuan tengoklah macam mana tuan-tuan nak baca. Banyak hadis berkenaan dengan kelebihan surah Mulk ni. Mungkin saya boleh sebut sebuah sikit. Di antara hadisnya Nabi sebut berkenaan dengan surah Mulk ini, antaranya Nabi kata suratu tabaraka hiyal mani'atu min azabil qabri. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata surah tabaraka ni hiyal mani'atu min azabil qabri, ialah surah yang mencegah daripada azab kubur. Hak tadi, hadis tadi saya sebut surah ni dia minta ampun kepada Allah. Yang kedua, surah Mulk ni surah yang mencegah daripada azab kubur. Yang ketiga, Nabi sebut kan, suratun minal Quran ma hiya illa salasuna ayatan qasamat an sahibiha hatta adqalatha al-jannah wa hiya tabarakah. Dalam hadis lain Nabi sebut satu surah Al-Quran yang mempunyai 30 ayat, qasamat, dia akan melindungi, dia akan menjaga an sahibiha, kepada orang yang membacanya, sehinggalah dia akan membawa orang yang membaca itu masuk ke dalam syurga. Dia surah Mulk, tuan-tuan. Hadis yang lain Nabi sebut daripada Abdullah bin Mas'ud, yu'tar rajulu fi qabri fatu'ti rajulan rijlahu fataqul laysa lakum ala ma qabli sabilun kana yaqra suratul summa yu'tar min qabli. Dia di dalam kubur. Dalam kubur tu, seorang bila dia masuk dalam kubur, di satu hadis Nabi, bila malaikat mai nak pukul, nak pukul rijlahu, nak pukul di kaki dia, surah Mulk akan mai melindungi di kaki dia. Orang akan kata, laisa lakum, tidak ada bagi kamu sabilun, jalan, kana yaqra suratul Mulk. Dia ni orang yang baca surah Mulk, kamu tak boleh pukul di kaki dia. Summa yu'ta min qibali sadrihi, kemudian mai daripada nak pukul di belah dada dia. Au qala fi batnihi, ada pandangan kata di pelapuk dia. Surah Mulk mai tak boleh, kerana dia adalah orang yang baca surah Mulk. Summa yu'ta min qibali ra'si, kemudian mai di belah kepala dia. Surah Mulk tahan, kan? Tidak bagi dia. Maka kata Nabi,
kana yaqra fi suratil mulki fahyal mani'atu, dia membaca surah Mulk, dan surah Mulk itu kata Nabi fahya al-mani'atu, merupakan surah al-mani'ah, penghalang. Al-mani'ah ni penghalang, tamna'u azab al-qabri, yang menghalang daripada azab kubur. Itu hebat surah Mulk. Itu hadis yang keempat. Yang kelima, daripada Allah masuk juga Nabi sebut, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk kulla lailatin, barang siapa baca tabarakalladzi biyadil mulk tiap-tiap malam, manahu Allah azza wa jalla biha min azabil qabr, Allah akan cegah dia daripada azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulullah SAW, dan kami kata Ibn Mas'ud semasa dengan Nabi SAW, nusammiha al-mani'ah, menamakan surah Mulk itu sebagai surah al-mani'ah, surah penghalang daripada azab. Kan, surah al-mani'ah. Wa inna fi kitabillah azza wa jalla, dan dia terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, man qara'aha biha fi lailatin faqad aksara wa ataba, barang siapa yang baca pada satu malam maka dia mendapat pahala yang besar, dapat kebaikan yang banyak. Dalam riwayat lain, kana Rasulullah SAW la yanamu hatta yaqra, dan hadis yang lain, Nabi tidak tidur setiap malam melainkan selepas Nabi baca Alif Lam Tanzil wa suratul Mulk. Maksudnya Nabi setiap malam baca surah Sajadah dan surah Mulk. Hebat tuan-tuan. Banyak hadis ni kenaan kelebihan surah Mulk. Ada hadis yang sebut Nabi baca di waktu malam. Jadi saya tak ambil hadis yang baca waktu malam, saya ambil hadis yang umum supaya kita boleh buat umum. Tuan-tuan nak buat waktu mana pun boleh. Kalau tuan-tuan nak buat waktu malam, dia ada hadis waktu malam. Jadi tuan-tuan fikir macam mana kita nak buat. Mungkin tuan-tuan dah buat. Kan, ada setengah masjid di Sungai Petani ni yang sebelum PKP tu dia perbuatlah. Dia foto state surah Mulk dengan surah Kahfi untuk dibaca setiap orang pada setiap kali lepas Isya pada yang berkelapangan. Kalau orang tanya saya, orang pernah tanya saya, ustaz kita nak buat macam mana? Bagi boleh baca. Kalau tanya pandangan saya lah, saya kata kalau kita duk biasa baca dah tak ada masalah. Kalau kita tak bisa baca lagi, yang pertama kita kena ada keinginan. Kita kena ada keinginan nak baca surah Mulk pada setiap hari atau setiap malam. Macam mana nak buat? Lah ni semua kita ada smartphone. Semua kita ada smartphone. Maka kita rakam, kita baca. Buat permulaan, tuan-tuan buka surah Mulk kan juzuk 29. Awal juzuk 29 tu tuan-tuan baca surah Mulk, tuan-tuan rakam, tuan-tuan baca. Kalau kita baca tak lancar, mungkin kita baca habis, dan kita sambung-sambung bagi habis. Kita rakam, kita baca, kemudian mulai esok kita baca, ikut kita baca. Apa boleh? Kalau tuan-tuan baca, Syekh Sudaih baca, Syekh Surim baca, Syekh Mekah baca, dia baca 3 ayat, tuan-tuan lena. Lagi jaga habis dah. Tiap-tiap hari kita lena, dia ayat baca. Bukan tak boleh diingat baca, memang boleh. Tapi saya nak sebut bahawa Nabi suruh kita baca. Jadi kalau boleh kita buat betul, kita buat betul lah. Sehari kita dengar, kita baca, ikut kita baca. 2 hari kita baca, ikut kita baca. Saya ingat sebulan, dia mula boleh baca sikit-sikit. 2 bulan dia boleh hafal. InsyaAllah. Yang penting ada keinginan daripada kita untuk baca surah Mulk. Ada satu hadis yang menceritakan seorang sahabat ni, dia pergi dalam perjalanan musafir. Sampai pada waktu malam, maka dia pun nak singgah. Nak berjalan musafir, pada masa tu malam gelap. Maka terpaksa singgah untuk tidur di tempat. Di satu tempat, maka mereka pun pacaklah kayu. Buat bumbung sikit. Nak buat kemah sikit nak tidur. Kemudian mereka pun tidur. Waktu mereka tidur malam, mereka dengar ada orang baca surah Mulk. Dengar tu duduk dalam tanah. Dia balik ceritakan Nabi. Nabi sebut surah Mulk adalah surah yang cukup hebat kerana dia merupakan surah Al-Mani'ah yang menghalang orang yang membacanya daripada dikenakan azab kubur. Ini hebat tuan-tuan. Dan jadi pada pagi ini mungkin kita boleh ambil beberapa perkara. Iaitu pertama surah Fatihah yang tuan-tuan sudah ingat. Kita jadikan dia bacaan setiap kali, kalau boleh setiap kali sebelum kita baca Quran, kita baca surah Fatihah.
kerana dia merupakan surah pembukaan. Yang kedua, ayat kursi. Ayat kursi jangan tinggal lepas sembahyang. Walaupun imam tu tak ada baca kerana dia kalut, kita jangan tak baca. Jangan kita duduk sambil kat imam. Kita baca kerana Allah janjikan kepada kita syurga. Dan yang ketiga, baca surah Mul. Baca surah Mul kalau boleh baca tiap-tiap malam. Tuan-tuan nak ambil waktu mana, tak kisahlah. Yang penting kita ada keinginan nak buat dan kita tahu apa yang kita buat itu beroleh kelebihan yang besar. Walaupun dianya perkara yang sangat simple di dalam kehidupan kita, tapi Allah janjikan dia kelebihan yang cukup besar kepada kita. Jadi dekat tu dulu, insya-Allah kita sambung bicara kita lagi dalam hadis-hadis yang lain selepas ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yurfa'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.